Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat sama-sama kita bertemu bagi meneruskan lagi pengajian kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menggunakan kitab Tafsir Al-Quran Abral Afid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Sanhaji pada muka surat 10 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 daripada surah An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan yang lepas kita baru mula kitab ni yang saya tulis di sini 29 hari bulan 2. Kita nak langsungkan bulan 3 kena PKP, terus tak boleh jumpa. Bulan Rejab kita jumpa 5 hari bulan Rejab. Sekarang dah bulan Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah. Berapa Zulqa'dah hari ni? Hari ni 20 Zulqa'dah. Berapa bulan? Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. 4 bulan lebih kurang, 4 bulan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, mujung kitab ada lagi. Dan insya-Allah kita gunakan kitab ni pada muka surat 10 ayat yang ke-12. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Bagi meneruskan pengajian yang lepas, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada mukadimah yang kita mulakan dahulu ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan amma yatasaalun, tentang apa yang mereka riuh-riuhkan, tentang apa yang mereka duk viral-viralkan kan? Yang mereka cerita ni tentang apa? Yang mereka duk tanya-tanya, yang mereka duk riuh-riuh, yang mereka duk jadi kalut ni sebab apa? Jadi di sinilah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anin naba'il azim, tentang satu berita yang begitu besar, yang begitu agung. Berita tentang apa? Berita tentang hari kiamat, berita tentang kebangkitan hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cerita tentang hari kiamat ni, tuan-tuan, duk cerita tentang kebangkitan selepas pada kiamat, manusia pada masa tu mula jadi betul ke tak. Itu yang pertama. Kemudian selepas daripada tu, Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat ni juga berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan penciptaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini di antara elemen tauhid yang boleh kita pelajari, yang boleh kita ambil. Apa dia? Kalau kita nak bagi yakin bahawasanya adanya Allah Ta'ala, kita kena tengok pada penciptaan. Penciptaan yang Allah Ta'ala buat sekarang ni, ada tak mana-mana makhluk yang boleh cipta macam mana yang berlaku sekarang? Yang kita baca dulu ni, alam naj'alil arda mihada, yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-6 daripada surah An-Naba ni.
Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan? Macam mana yang kita ceritakan, khilaf ulama yang menceritakan berkenaan dengan hamparan. Hamparan ni kalau kita nak ambil makna yang lebih mudah, iaitu bukankah kami jadikan muka bumi ini sebagai tempat yang mudah untuk kamu bercucuk tanam, untuk kamu buat rumah, untuk kamu buat lombong, untuk kamu dapatkan hasil daripada muka bumi. Itu yang dimaksudkan dengan hampar. Benda satu-satu benda yang telah terhampar itu akan jadi mudah bagi kita. Sebab tu kalau kita nak mudah faham ayat ni, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami jadikan bumi itu mudah untuk kamu uruskan? Bukankah kami jadikan bumi itu sebagai satu tempat yang mudah untuk kamu uruskan? Tak akan sukar, tak akan payah. Cuma kita yang tak tahu saja akan jadi payah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau tuan-tuan tengok kepada variasi-variasi yang hidup yang tumbuh pada zaman sekarang, macam mana orang boleh tanam durian. Dulu sebab apa tak ada musangking? Dulu sebab apa tak ada musangking? Lah ni baru ada musangking. Orang buat cantum kahwin hak ni, jadilah bijinya kecil, isinya tebal, rasa pun sedap. Dulu tak ada ke? Itu yang dikatakan mudah untuk manusia menguruskan dunia ni. Tempat yang dahulunya lombong yang begitu dalam, tapi hari ini dah jadi satu taman perumahan. Macam mana manusia buat tu? Kalau nak ikut Allah Ta'ala buat, lebih baik Allah Ta'ala buat semuanya jadi tanah pamah, sama, tak ada bukit, tak ada lombong, tak ada yang dalam, tak ada yang tinggi, kan senang bagi manusia. Itu yang dikatakan hamparan. Itu maksudnya untuk kamu mudah mengerjakan apa yang sekehendak kamu di atas muka bumi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau kita fikir siapa buat muka bumi ni pun, kita takkan jumpa makhluk yang lain kecuali yang hanya yang mampu untuk mencipta ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, wal jibala autada dan sebagainya, sampailah ayat yang kita berhenti pada pertemuan yang lepas, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk kamu mencari hidup. Baik, kita tengok ayat yang ke-12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu itu sab'an shidada, 7 lapisan langit yang shidada, yang begitu kukuh, tanpa ada sebarang pengikat, tanpa ada sebarang tiang, tapi dia begitu kukuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di langit ada penduduknya. Penduduk di langit lebih ramai daripada penduduk di bumi. Penduduk di langit lebih ramai daripada penduduk di bumi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir tengok, kita ni kalau pergi ke laut, terjun masuk laut, tenggelam ke timbul? Kalau saya mungkin timbul kot. Tuan-tuan, tenggelam ke timbul? Tenggelam. Berat tuan-tuan berapa kilo? 40 kilo, 50 kilo, 70 kilo. Tenggelam. Saya pun tenggelam juga. Berat berapa kilo pun lah kali tenggelam. Tapi ada benda yang boleh terapung, duduk di atas air walaupun beratnya bertan-tan. Okey. Macam mana? Macam mana kita nak fikir benda tu? Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala bagi jadi. Begitu juga langit yang Allah Ta'ala cipta. Tuan-tuan mungkin tak pernah sampai, dan saya pun tak pernah sampai. Langit yang Allah Ta'ala cipta tu ada penduduknya. Penduduknya bukan seorang, malah lebih ramai daripada penduduk yang ada di atas muka bumi. Penduduk di langit. Cuma kita tak tahu, tak pernah sampai dan tak pernah tengok mana penduduk langit ni mai turun ke bumi saat nak berkenalan, tak ada. Kita tak pernah jumpa. Dan kita pun tak pernah kenal. Tapi kita yakin berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada penduduk langit yang duduk di langit. Buktinya apabila Nabi naik Isra wal Mi'raj, jumpa dengan siapa? Jumpa dengan malaikat, jumpa dengan para nabi, para anbiya dan sebagainya. Maksudnya mereka tu ada kedudukan mereka. Baik, soalannya,
pada hari kiamat nanti adakah langit tersebut akan hancur juga, akan musnah juga? Ataupun langit tak hancur, tak musnah, kita je yang mati-mati nanti ni kita akan dapat balasan duduk macam mana para nabi duduk di langit. Syurga tu berada di langit. Macam mana tuan-tuan nak kata? Baik, saya bagi soalan je lah biar tuan-tuan fikir, tapi jawapan tuan-tuan cari ke saya nak bagi tahu? Macam ni lah, ni yang kita tahu lah ni langit dan bumi. Langit dan bumi ni itu satu space, satu ruang, satu kawasan. Okey. Kemudian syurga duduk di mana? Di luar pada langit bumi ke ataupun duduk dalam lingkungan ni juga? Itu satu soalan tu. Kalau tuan-tuan nak jawab, tuan-tuan boleh jawab. Try, tak apa, tak ada masalah. Kalau betul, kita bagi kerusi dan meja ni. Kalau maksudnya tuan-tuan boleh main duduk tang ni kan. Kalau tak betul, tak apa, tak ada masalah kan. Tak ada apa-apa denda pun yang dikenakan. Okey. Kalaulah kita fikir syurga dan neraka ni lah duduk tang mana? Duduk dalam ruangan yang kita bincang ni, langit dan bumi, ataupun berada di luarnya, satu space yang lain, satu kawasan dan ruang yang lain, yang bila mana Allah Ta'ala menghancurkan langit bumi, syurga neraka terselamat daripada dihancurkan. Habis macam mana? Ataupun yang akan hancur nanti semua sekali, syurga dan neraka tu nanti Allah build up balik, bina buat lain. Contoh ni tuan-tuan, satu soalan yang mana jawapannya pening kita nak fikir, dan kita pun kadang-kadang kita pun tak tahu. Betul tuan-tuan, sebab di sini ada beberapa pandangan ulama, beberapa pandangan ulama yang menceritakan berkenaan dengan di manakah terletaknya syurga. Adakah syurga itu berada di langit? Kalau syurga itu di langit, confirm yang akan musnah tu hanya bumi. Tapi yang kita duk baca ayat Quran, Allah Ta'ala akan runtuhkan langit. Pada hari kiamat, langit pun akan runtuh. Habis tu macam mana? Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kitab ni dia ada cerita. Kalau tuan-tuan nak tunggu sampai habis, tak tahu bila. Habis ni maksudnya tak tahu duduk dalam surah mana ni, belakang-belakang ni. Bukan duduk dalam surah An-Naba ni. Tapi benda ni akan saya ceritakan secara detailnya. Tapi di sini saya mendatangkan dua pandangan ulama. Yang pertama, satu pandangan yang mengatakan semua sekali akan dimusnahkan. Semua sekali. Mana-mana penciptaannya akan dimusnahkan kecuali 10 benda yang Allah Ta'ala dah cipta dan Allah Ta'ala tak akan musnahkan. Yang disebut dalam kitab Tauhid 10 perkara. Apa dia? Yang pertama sekali, roh. Roh tak musnah. Lagi apa lagi? Syurga, neraka, qalam, kursi, arash. Berapa dah tu? Roh, syurga, neraka, qalam, kursi, arash. 6 dah. Lagi? Jasad para anbiya. Ini tak akan musnah. Ajbuz zana. Tuan-tuan tahu dah ajbuz zana? Tulang sulbi. Tulang sulbi tu yang kita semua pakai ada masing-masing. Kerana nanti kita akan dibangkitkan semula tu daripada ajbuz zana. Yang diceritakan bahawa ini yang benda yang tak akan hancur. Mizan apa? Timbangan. Dan juga ada setengah mengatakan mahsyar. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, ada yang mengatakan mahsyar itu di-build up, dia akan dibina balik. Dia akan diratakan semuanya, dia akan dibina. Kita bangkit daripada tanah setelah daripada Allah Ta'ala datangkan kiamat. Yang merasai kiamat ni hanya orang-orang kafir yang berada di akhir zaman. Orang-orang Muslim yang dah mati dah. Semua kita ni tuan-tuan, insya-Allah tidak akan merasai kiamat yang besar. Dan kita akan merasai kiamat yang kecil. Apa itu kiamat kecil? Iaitu kematian. Tapi setengah ulama mengatakan kiamat kematian itulah kiamat besar.
Inilah yang paling besar kali dekat kita sekali ni, itu kematian. Kita akan menghadapinya. Tuan-tuan jangan sembang lah. Siapa-siapa pun hari ni pasti akan mati. Walaupun umur 150 tahun sekalipun. 150 tahun sekalipun dia akan mati. Tak kira siapa. Kalau orang kata Nabi Khidir tak mati, ataupun Nabi Ilyas tak mati, Ilyas tak mati. Ada mengatakan Nabi Ilyas tak mati. Tak, semua akan mati. Malaikat semua akan mati. Malaikat yang cabut nyawa pun akan mati. Malaikat yang menyampaikan wahyu pun semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap perkara, setiap benda pasti akan merasai mati. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi bila mana selesai daripada tu tuan-tuan, Allah Taala akan buat satu padang mahsyar. Selepas daripada mahsyar, kita akan dibentangkan di hadapan kita syurga dan neraka. Tuan-tuan dirahmati Allah, bangkit kita daripada tanah perkuburan, bangkit kita daripada tanah, daripada ajbuz zanab, daripada tulang sulbi itu, dia akan membentuk tubuh badan kita jadi tulang, jadi isi, jadi kulit, semua akan jadi. Kemudian kita akan pergi ke satu tempat yang dinamakan mahsyar. Mahsyar tu apa dia? Satu padang perhimpunan, padang himpun. Kita akan dihimpunkan duduk dalam tu, duduk di satu padang, namanya mahsyar. Di mana agak-agak mahsyar ni? Dalam hadis Nabi kata bumi Baitul Maqdis tu ardul mahsyar wal minsyar. Baitul Maqdis itu merupakan ardul mahsyar wal minsyar. Mahsyar tempat berhimpun, minsyar tu pula tempat terbelah. Berlakunya pembelahan di situ. Apa benda yang dikatakan minsyar ni? Terbelah ni apa dia? Nak belah apa? Di situlah dia akan dividekan, dia akan bahagikan. Dia akan bahagikan mana di antara ahli syurga, mana di antara ahli neraka. Jadi di situlah juga akan dibentangkan titian siratal mustaqim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalaulah begitu tuan-tuan, maksudnya mahsyar ini masih lagi berada di atas muka bumi. Wallahu alam. Ini ialah pandangan yang dikatakan pandangan yang kedua, yang mengatakan bahawasanya ada benda yang Allah Ta'ala tak musnahkan ataupun Allah Ta'ala bina baru, dan tempat itu checkpoint dia ataupun main point dia ataupun tempat asasnya adalah di Baitul Maqdis. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis pada masa tu ada tak langit? Langit yang telah dimusnahkan ada ke tidak? Soalannya, perlukah kita kepada langit pada saat itu? Allahu alam. Tak tahu nak kata. Kalau kita perlukan, mungkin Allah Ta'ala buat. Sebab perbuatan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Ta'ala buat itu berdasarkan keperluan manusia ataupun untuk kebaikan manusia. Pada Allah Ta'ala tidak memerlukan langit. Allah Ta'ala tak perlukan bumi. Allah Ta'ala tak perlukan benda tu. Habis ada orang tanya, Ustaz, kalau Allah Ta'ala tak perlukan langit bumi, habis aras yang dia buat tu sebab apa? Kursi yang dia buat tu untuk apa? Untuk dia duduk kot no. Lagu mana tuan-tuan? Jangan duk kata lagu tu. Kalaulah Allah Ta'ala perlu kepada makhluk tuan-tuan, ni saya lemah Tuhan. Habis dia buat kursi sebab apa? Dia buat aras sebab apa? Soalannya saya nak tanya, bentuk aras tu tahu tak? Tak tahu. Bentuk kursi tu tahu tak? Mungkin boleh jadi dia buat itu untuk manfaatnya manusia. Sebab apa dia buat aras? Sebab apa dia buat kursi? Manfaatnya kembali kepada manusia. Setiap ciptaan, setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia langsung tidak memerlukan kepada makhluknya. Allah Ta'ala tak perlu pada makhluk. Jangan fikir Allah Ta'ala perlu pada kursi dan aras untuk duduk, sebab dia tak perlu.
Kalau tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala perlu kepada kursi dan aras, sebelum adanya kursi dan aras, Allah Ta'ala duduk atas apa? Takkan berdiri, tak lenguh lah. Jadi sebab tu tuan-tuan, dirahmati Allah, kita kalau kita tak dan fikir, kita tak boleh nak fikir, kita tak mampu nak fikir, kita hanya beriman saja. Kalau kita dah buntu dah, aku yakin dan percaya bahawasanya begitu, begini, cukup. Habislah. Tahap kita ni last sekali kita letak iman duduk di depan. Jangan bicara dah selepas daripada tu. Bukan tak bagi bicara, akal kita tak sampai nak bicara. Akal kita tak sampai nak fikir. Sebab kita malah baca Quran, malah nak memahami Quran. Kalau dan kita faham Quran, mendetail Al-Quran dengan tabsirah yang Allah Ta'ala berikan, pencerahan pada jiwa kita, mungkin kita faham. Baik tuan-tuan, saya tak boleh nak cerita ni, saya pun tak tahu macam mana, wallahualam. Tapi dalam kitab ni ada cerita. Nanti kita akan singkapkan satu persatu. Baik. Waja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang wahaja, yang terang menerang, iaitu matahari. Itu sebab apa Allah Ta'ala jadikan matahari? Di dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia menceritakan bahawasanya, kitab apa nama ni, saya lupa dah nama kitab tu. Dia mengatakan bahawasanya bulan berada pada langit yang pertama, matahari berada pada langit yang keempat. Tuan-tuan, bulan duduk pada langit yang pertama, matahari duduk di langit yang keempat. Kalau macam tu keadaan kedudukan bulan dan matahari, bermakna pada langit yang pertama ada makhluk Allah Ta'ala yang namanya bulan. Dan bulan, matahari semua ni berlegar di atas paksinya. Tahun ni saja pun dah berlaku gerhana bulan berapa kali dah. Gerhana matahari pun dah berlaku dah dalam 2020 ni. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kalau berlakunya kiamat, mungkin berlaku tak pelanggaran bumi dengan bulan? Yang tuan-tuan duk fikir selama ni, yang tuan-tuan duk tahu kata akan berlakunya kiamat, langit runtuh, bermakna kalau langitnya runtuh, kalau yang berlakunya hancur muka bumi, mesti berlaku pelanggaran bulan, bumi dan bintang-bintang yang lain, planet-planet yang lain. Tuan-tuan jangan anggap kata planet hak kita duk kira ada berapa belas, 10 ke 11 ke 9 ke tu, so duk kira hak tu tuan-tuan. Hak tu hak manusia buh nama. Banyak lagi yang ada, bintang-bintang lagi yang ada ni tuan-tuan dan dirahmati Allah, yang lebih jauh daripada planet-planet yang kita kira. Itu pun juga merupakan makhluk Allah Ta'ala yang kedudukannya jauh, yang hari ni mungkin malam ni kita tengok di langit, ulama astronomi mengatakan bahawa bintang yang tuan-tuan lihat itu di langit itu adalah hasil daripada cahaya juta tahun yang dahulu. Hasil daripada cahaya juta tahun yang dulu. Kita nak fikir macam mana tuan-tuan? Maksudnya sejuta tahun yang dulu, hari ni baru nampak cahaya dah. Ya. Baik. Kalau kita tengok malam ni lah ni bintang tu, dia tak ada di situ lah ni. Tu cahaya hak juta tahun dulu, hak malam ni dia tak ada situ. Kalau nak ikut macam gitulah. Betul ke tak? Itulah tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk rasa macam puak-puak ni macam betul ke tak? Matahari hak kita tengok duduk di langit yang keempat, hari ni naik, nampak tak cahaya dia takatlah. Kalau dia naik lah ni tak nampak lah, sekejap lagi esok ke ataupun siang tadi ke, dia naik di situ, kita nampak cahaya daripada matahari nak sampai ke bumi ambil masa berapa lama? Tuan-tuan tak tahu. Dia ambil masa lebih kurang 8 minit. 8 minit daripada langit yang keempat nak sampai ke bumi. 8 minit. Maksudnya kalau tuan-tuan tengok cahaya hak nampak lah ni dekat matahari, bermakna hak 8 minit yang lalu.
ke macam mana? Macam itulah lebih kurang. Betul ke tak ni? Tuan-tuan nak kata apa dia ni mampu ni. Itu kajian yang orang buat. Torchlight tuan-tuan suluh tang ni, buka terus nampak. Tak sampai 1 second pun terus pergi. Tu dekat. Ni cahaya matahari dengan bumi kita ni ambil masa 8 minit nak bagi sampai. 8 minit tu bermakna berlakunya pergerakan bumi 2 darjah. Tu sebab tu kita berapa bulan yang lepas, tahun lepas tambah 8 minit untuk solat subuh. Asalnya tu kedudukan matahari di bawah ufuk 20 darjah. 8 minit. Berlakunya pergerakan 2 darjah muka bumi baru nampak cahaya matahari 8 minit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang ni dikurangkan daripada 20 darjah di bawah ufuk matahari, 20 darjah di bawah ni bagi dia naik sikit jadi 18. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kita serahkan pada ulama astronomi, ulama falak, ulama yang mengkaji bulan bintang. Baik, cahaya yang kita dapat ni saat kita nampak cahaya matahari tersebut mungkin 8 minit yang lepas. Kalau dia dah terbenam, bermakna dah 8 minit dah terbenam sebenarnya. Tetapi kita jangan hukum macam tu. Kita nampak sekarang, itulah hukumannya. Tak usah duk kira lah 8 minit ke berapa minit ke nak sampai. Hak orang duk kira bintang ni cahayanya hak 1 juta tahun dulu, tak usah duk kira hak tu. Tengok hak mana nampak lah. Pegang macam tu. Macam tu senang. Kalau tuan-tuan sekali nak kena fikir, hak 1 juta tahun dulu baru nampak lah ni. Ya. Dan sekarang ni dia tak ada di situ ke? Ya. Berkemungkinan dia tak ada dah di situ. Tuan-tuan baru nampak malam ni. Hak tu hak saya cerita bintang. Saya nak kaitkan macam mana matahari. Matahari walaupun duduk di langit yang ke-4, 8 minit ambil masa. Habis bintang tu agak-agak duduk langit ke bawah. Lagu mana ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu ciptaan Allah Ta'ala cukup hebat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cari satu cacat pada ciptaan Allah Ta'ala, takkan jumpa. Tuan-tuan nak kata ni Allah Ta'ala buat ni tak betul ni, takkan jumpa. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ni orang Arab pada masa Nabi baca ayat Quran ni, wa ja'alna sirajan wahaja, apa yang mereka fikir? Orang Arab ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang hidup di padang pasir, masa tu tak ada kompas. Kalau kita tengok di tengah-tengah padang pasir, kalau tengok ke bawah, kalau kita tengok daripada sudut pandangan yang sama macam ni, nampak apa tuan? Nampak bukit batu, nampak padang pasir yang luas. Nak buat panduan tanda arah tu cukup payah. Kalau kita duduk di Malaysia, kita ni ada hutan, ada bukit dan sebagainya. Stangno pun sama, tapi cuma tak ada pokok kayu hak tebal hijau macam kita. Kalau tengok tu nampak padang pasir, ada bukit ni. Nak cam macam mana? Kalau berjalan tengah-tengah padang pasir tu, nak tahu utara selatan pergi ke mana? Tak lain tak bukan kena berpandukan kepada bulan dan bintang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang Arab kalau diceritakan berkenaan dengan bulan, bintang, langit dan sebagainya, dia mudah spark. Tahu spark? Dia mudah kena karan. Sebab apa? Sebab depa tiap-tiap hari berdepan dengan benda tu, duk main dengan benda tu. Tengok bintang, tengok matahari naik belah mana. Tengok matahari naik belah mana, tahulah belah tu barat. Barat ke timur? Matahari naik belah timur tuan-tuan.
Nampak bintang ni tala kau ni, tahu dah arah dia kat mana. Tu mainan lah. Baik. Lah ni juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan pergi duduk tengah laut. Tuan-tuan pernah pergi laut? Allah, duduk tengah laut tu tak tahu kepala ekor tak mana. Belah no ke darat, belah ni ke darat, tak tahu. Indon belah mana, Malaysia belah mana, tak tahu. Kecuali kena berpandukan kepada bintang. Jadi tuan-tuan, benda ni kena ada kemahiran. Baru tuan-tuan boleh berlayar, baru boleh berjalan. Kalau tak ada kemahiran tuan-tuan, pakai duduk dalam kampungnya. Tak erti nak pergi mana, tak tahu nak pergi kat mana, nak talau kat mana, tak tahu. Duduk dalam kampung. Sebab tu bila mana Al-Quran menceritakan benda-benda yang macam ni, ini tidak ada satu benda pun yang sia-sia. Allah Ta'ala cerita, kami buat langit, kami buat waja'alna sirajan wahaja, matahari yang terang-terang ni dan sebagainya. Manfaatnya untuk mereka. Sebab tu mereka tak berani lawan Quran. Itu pun ada juga yang puak berani lawan. Lawan Quran buat juga. Sebenarnya tuan-tuan, kalau betul-betul faham, kita ni pakai tunduk dengan Quran, satu ayat saja pun aku duk fikir tentang Quran, satu ayat ni pun aku tak boleh nak lawan dah. Tambah-tambah lebih-lebih lagi kalau banyak ayat ni macam ni. Baik, sikit lagi tuan-tuan, 3 ayat lagi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan daripada awan itu air yang banyak tercurah-curah. Tuan-tuan, siapa mengaji bab awan di sini? Kalau siapa yang mengaji bab awan ni tuan-tuan akan jumpa awan ni berbagai-bagai jenis awan. Tuan-tuan buka kitab-kitab yang menceritakan berkenaan dengan awan ni, ada 20 jenis awan lebih. Kita duduk di bawah ni, kita tengok awan satu je yang kita tahu. Kita tak tahu nama-nama awan. Al-Mu'sirat ini di antara nama awan yang menurunkan air hujan. Waja'alna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Mu'sirat itu dalam bentuk jamak, plural, bukan single, plural. Jadi ada jenis awan ni akan turun hujan macam ni, jenis awan ni turun hujan macam ni, jenis awan ni turun hujan macam ni. Masya Allah, ilmu apa tu? Inilah tuan-tuan, kita ni cetek sungguh ilmu. Awan kalau diduduk pada kedudukan 30 kaki, payah turun hujan. 30,000 kaki. Dia akan turun lagi sikit, 10,000 kaki. Tu pun tak turun lagi hujan. Yang confirm turun hujan 1,000 kaki. Yang confirm turun hujan 1,000 kaki baru confirm turun hujan. Tuan-tuan tengok gelap tu, tuan-tuan ukok tengok 10,000 ke 1,000. Kalau 1,000 angkat kain lah, setengah jam lagi hujan lah. Tengok-tengok gelap dah ni, tapi awan tinggi lagi. Awan tinggi lagi, tak turun lagi tuan. Silap-silap nampak je sini, tapi nak turun dekat belah KL tuan-tuan, ngaji bab awan pun boleh jadi pakar dah bab awan. Banyak jenis awan. Macam mana berkemungkinan hujan, macam mana berkemungkinan tak hujan, semua tu Allah Ta'ala mentionkan ayat tu sikitnya. Waja'alna minal mu'asirati ma'an sajjaja. Orang hak kaji bab awan, ayat inilah yang menjadi rujukan mereka. Mana ada ayat lain lah, ayat ni cari. Macam juga waja'alna sirajan wahaja. Kami jadikan matahari itu sebagai sirajan, penyuluh yang wahaja, yang begitu terang. Tuan-tuan, bintang ada cahaya? Ada cahaya, tapi sebab apa tak terang? Bulan ada cahaya? Tak terang mana? Tapi matahari ni sirajan wahaja. Matahari ni sirajan wahaja, yang terang sungguh. Manfaatnya untuk bumi. Planet lain dapat tak cahaya matahari? Dapat tuan-tuan. Tempat lain pun dapat. Kalau tuan-tuan pergi planet Zuhal ke, planet Plato ke Pluto, tuan-tuan akan dapat juga cahaya matahari sirajan wahaja. Tapi mungkin malam. Mungkin kita jarak matahari dengan kita mungkin 8 minit.
Mungkin dengan planet lain mungkin ambil masa 2 hari baru cahaya tu sampai. Tuan-tuan boleh fikir tak? Ni kalau saya sebut tadi planet lain hak jauh sekali tu, mungkin 2 hari pun sampai. Okey? Macam mana jaraknya kita dengan bintang yang sejuta tahun baru sampai cahaya tu? Fikir macam tu lah. Boleh faham tak? Saya takut lagi tuan-tuan balik amboi, habis-habis PKP dia jadi kuliah boleh macam cerita abad langit, cerita abad awan, awang-awangan pula ni ada. Macam mana ayat dia cerita abad tu? Okey, 2 ayat yang terakhir sebelum kita berhenti. Linukhrija bihi habban wa nabata, untuk mengeluarkan daripada apa dengannya tu, iaitu dengan air yang turun tadi tu, habban wa nabata. Habba pada habba biji-bijian, nabata tumbuh-tumbuhan. Di sini juga sebab apa Allah Taala sebut biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan tu dimasukkan, dan daripada air itu akan tumbuhkan biji-biji dan tumbuh-tumbuhan. Di sini nak bagi tahu ada 2 cara nak tanam, sama ada tanam dengan biji ataupun tanam dengan batang. Ubi tanam biji ke tanam batang? Ubi tanam batang. Durian? Biji. Sawi? Biji. Ada benda hak tanam dengan batang tu tak? Selain daripada ubi, tebu. Keledek. Lagi? Tu macam semangat tu. Jadi tengok Allah Ta'ala sebut tu. Jadi hak ni juga menjadi rujukan kepada orang hak nak buat tanaman. Boleh tak buat kahwin hak asalnya biji? Tengok pokok durian, kahwin-kahwin jadi motong. Jadi apa lagi? Durian apa lagi? IOI lah, macam-macam lah dia buat nama. Tu kahwin di mana? Batang ke biji? Kahwin di batang. Macam-macam. Tu Allah Ta'ala buat. Wa jannatin alfafa, dan perkebunan yang jannat, tumbuh-tumbuhan yang alfafa, yang begitu rimbun dan lebat. Yang ini juga di antara benda yang menjadi rujukan kepada ulama botani, ulama-ulama yang mengkaji bab tumbuh-tumbuhan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat ni tak jadi sia-sia kepada masyarakat Arab. Kenapa mereka terpegun dengar cerita Nabi Muhammad? Tuan-tuan duk dengar malam ni pun rasa terpegun dah dengar. Tambah orang Arab faham bahasa Arab tu, ish Muhammad boleh cerita sampai teratur. Siapa punya kerja? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa cukuplah setakat tu untuk pertemuan malam ni. Tak sempat kita nak buka soalan, kita sambung bulan depan pula. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.